Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Sekali lagi Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah sekali lagi kita diberikan satu lagi hari. Hari ini Alhamdulillah hari Rabu. Hari Rabu, minggu terakhir bulan Januari 2021. Jadi salah satu perkara yang biasa setiap hari pagi-pagi pagi-pagi antara buku ataupun perkara yang kita lihat lah saya yakin tuan dan puan ada satu rutin lah kan, ada satu rutin setiap hari setiap pagi, ada perkara-perkara yang tuan dan puan akan lakukan. Jadi salah satu perkara yang saya buat adalah untuk melihat planner setiap hari. Selain daripada memang tuan dan puan mungkin ada Google Calendar, mungkin ada dalam handphone ataupun laptop, tetapi saya juga pada masa yang sama masih mengekalkan rutin untuk melihat buku, melihatnya dalam bentuk bertulis. Jadi kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian, saya yakin hari ini 27 Januari ini, hari ini hari Rabu, merupakan satu lagi hari yang tuan dan puan dah susun dan rancang dengan baik, sama ada untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkenaan ataupun orang kata meneruskan aktiviti, sama ada masih berada di rumah atau mungkin tuan dan puan masih boleh bergerak sekitar 10 km radius daripada lokasi masing-masing. Jadi apapun situasi kita tuan dan puan, kita dah maklum, kita dah tahu, kita tak ada pilihan lain kecuali daripada untuk meneruskan to move on, to move forward with what we have with the current situation. Assalamualaikum Puan Liza, selamat pagi. Alhamdulillah. Jadi hari ini sebenarnya saya berdasarkan kepada ada beberapa orang kata bukanlah kata perbincangan tetapi ada beberapa senario yang baru-baru inilah, sekitar seminggu 2 minggu ini dibincangkan bersama-sama dengan bersama-sama dengan beberapa rakan-rakan lain, termasuk menti, termasuk coaching, ada beberapa yang dibincangkan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya antara perkara yang saya nampak sesuai untuk dibawa dalam perbincangan secara umum di platform begini. Jadi kepada rakan-rakan, tuan dan puan yang berkesempatan untuk bersama-sama saya pada sesi di Facebook platform, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Pada masa yang sama, sekiranya tuan dan puan menonton video yang sama di platform lain iaitu YouTube, saya juga ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rakan-rakan semua. Jadi untuk itu tuan dan puan, kepada berbalik kepada topik perbincangan pagi ni yang saya nak bawakan tentang kita bercakap kepada orang lain ataupun tentang mengetengahkan nilai. Jadi ada dalam keadaan semasa tuan dan puan, kita ada satu cabaran, katalah terutamanya sebagai usahawan, bila kita terangkan kepada orang ataupun kita terangkan untuk tujuan, sama ada tujuan educate ataupun create awareness ataupun to sell ataupun untuk menjual. Jadi ada kalanya bila kita cakap, kita bagi tahu ataupun kita kata kita tulis, kita ada mengalami situasi di mana seolah-olah orang tak faham ataupun dia tak dapat apa yang kita nak sampaikan tu tadi. Jadi kenapa kita kata dia tak dapat tu, dia ada dua, sama ada dia tak bertukar menjadi kita punya klien ataupun dia tak membeli dengan kita ataupun dia tak ambil tindakan apa-apa. Jadi ini sama ada kita bercakap dengan salah prospek, maksudnya yang kita yang kita bercakap tu kita salah lah, bukan kita punya customer segment, ataupun satu lagi kita salah maklumat, maksudnya cara kita menerangkan tu tak betul. Jadi contoh katalah tuan dan puan, katalah kita bercakap tentang satu bentuk servis, katalah kita baru-baru ni sebenarnya ada sekitar 5 orang yang berjumpa secara online bercerita tentang mereka bukan baru sangat lah tapi sedang memulakan inisiatif untuk menjadi menjadi ejen kepada servis-servis di luar sana. Jadi ejen tu sama ada dijual barang ataupun dijual servis. Jadi antara yang disebutkan adalah susah bila nak cakap dengan orang tak nak dengar apa yang dia cakap tu. Jadi tak nak dengar tu satu, tapi kalau dah dengar lepas tu tak buat apa-apa tu dua. Tapi kalau dah dengar tetapi belum masanya, maksudnya dia belum lagi nak buat keputusan jadi klien kita, itu lain. Jadi ini adalah perbincangan di mana biasanya tuan dan puan, bila kita bercakap dengan orang tu, biasanya kita anggap dia tu sebagai prospek lah, sebagai prospek. Tapi tak semua orang yang kita cakap tu dia tu prospek kita ataupun dia bakal klien. Kadang-kadang dia tu adalah perantara kepada bakal klien lain.
Jadi kita tak tahu kita tak tahu. Jadi kita bila bercakap dengan orang ataupun kita kata menjalin hubungan, jangan fokus kepada transactional relationship with that particular person. Maksudnya kita bercakap dengan orang tu, janganlah kita berniat dia tu mesti jadi klien kita. Kalau dia tak jadi klien kita, kita tak nak cakap dengan dia. Yang itu tak boleh. Jangan buat macam tu. Kerana kita tak tahu. Kadang-kadang tuan dan puan, we make money from and through the same people. Sometimes we make money from the people but not through the people. But sometimes we make money through these people but not from these people. Jadi kadang-kadang kita buat duit direct daripada dia, tetapi kadang-kadang kita buat duit indirect daripada dia. Jadi apabila kita buat network ataupun kita kata kita build relationship tu, kita kena ada satu pemikiran bahawa kita ada kepelbagaian relationship yang kita bina tu tadi. Jadi kalau kita hanya setakat nak bercakap dengan orang tu sebab nakkan transaction duit, meaning that you are building relationship only based on transactional business, then it's going to be difficult. Jadi dia susah lah tuan dan puan kan. Kita hanya nak bercakap, kita hanya nak berkawan dengan orang yang boleh bagi kita duit. Jadi ada orang macam itu tuan dan puan. Ada jangan tak tahu. Dia tak akan jadi friend Facebook tuan dan puan. Dia tak akan jumpa tuan dan puan selagi tuan dan puan tak ada value. Maksudnya you are not bringing any transactional value to him. He's not going to meet you. Ada yang macam tu. Tetapi kalau tuan dan puan tanya saya, pendekatannya kenalah, orang kata pendekatannya kena balance. Kena balance. Maksudnya kita make friends, kita build network, because business is friends. Macam semua orang saya rasa faham konsep tu. Jadi dia bukan hanya kerana transactional. Jadi apabila kita bercakap ataupun kita menerangkan tentang perniagaan atau tentang apa yang kita buat, dia sebenarnya ada 3 biasanya yang kita cakap. Kita sebut tentang apa yang kita buat kan. Kemudian kita sebut apa manfaat kepada apa yang kita buat tu. Dan ketiga, kita akan sebut tentang nilai-nilai yang dia dapat. Jadi yang ketiga ni, nilai kepada pihak yang dapat tu sebenarnya yang lebih tinggi, yang lebih perlu kita banyak ketengahkan dan kita banyak cakap. Kita kena banyak cakap yang itu. Contoh, katalah ciri-ciri takaful keluarga. Contoh ciri-ciri takaful keluarga, kita pun cakap lah package-nya RM500 sebulan, dia cover ni. Itu adalah antara ciri-cirinya dan juga antara manfaat kepada produk tu. Contoh kan macam takaful keluarga, bila masuk katalah kalau ada insiden, kalau ada masuk hospital, manfaatnya ini untuk anak, untuk isteri, itu adalah manfaatnya. Tetapi apakah nilai sebenar apabila si A tu ambil package insurans keluarga tu tadi, package takaful keluarga tu, apa sebenarnya nilai? Mungkin nilai itu adalah peace, ketenangan. Tenang sebab dia tahu kalau apa-apa jadi, ada perlindungan, protection, ada perlindungan, ada takaful, contoh peace of mind, contoh. Ataupun kedua, kita kata apa lagi nilai, kalau katalah tuan dan puan mungkin ejen takaful, boleh tahu apakah sebenarnya nilai yang kita bagi dekat prospek ataupun klien. Jadi benda tu yang kita banyak cerita. Jadi contohlah tuan dan puan, contohlah katalah biasa saya ada banyak kali saya sebutkan tentang clarity. Maksudnya katalah tuan dan puan, apakah yang saya tawarkan di live track learning resources, saya kata tuan dan puan akan dapat clarity. You will find clarity in what you are going to do. You have a list of solution but you are looking for answers. So by having a coaching conversation, you will find your answer. By finding your answer, you will be able to take action and move forward to make sure all your list of solutions can provide a real solution for you. Jadi bila cara kita bercakap atau kita terangkan, itulah yang menyebabkan sama ada orang atau prospek itu boleh nampak, ini adalah nilai yang kita dapat. Jadi kadang-kadang nilai ini berbentuk ketenangan, peace of mind. Nilai itu berbentuk kefahaman, the understanding, the mastery. Nilai itu mungkin berbentuk orang kata confidence. Jadi kita yakin. Contohlah macam ejen takaful tadi saya sebut, katalah dia beli, jadi dia peace of mind, maksudnya dia rasa relax, dia rasa tenang sebab dia dah buat tugas dia dan dia confident, dia yakin dia nak buat kerja, dia nak pergi jauh-jauh, dia nak masuk hutan, kerja-kerja yang berisiko tu semua dia akan confident untuk buat, nak tinggalkan keluarga dia. Contoh. Jadi orang kata macam kalau usahawan, nilai-nilainya macam self esteem, meningkatkan keyakinan diri. You are going to feel confident and feel good about yourself. Itu pun satu nilai.
Jadi ini antara perkara yang kita sebut sebagai mengapa orang sanggup bayar bagi sesetengah benda itu, kerana dia nampak nilai itu pada dia. Dia dapat ke tak dapat tu lain cerita yang tuan-tuan kemudian. Jadi baru-baru ni ada satu perbincangan dengan rakan usahawan, dia beritahu bahawa ada sekumpulan rakan usahawan daripada satu platform, katalah platform A, dia nak berpindah kepada platform B dalam usaha untuk mengembangkan perniagaan. Jadi saya bertanyalah apa yang isunya daripada platform A nak pergi ke platform B. Jadi apabila bercerita tu, kita nampak bahawa rupa-rupanya kumpulan usahawan ni nampak bahawa nilai yang mereka akan dapat di platform B ini lebih tinggi daripada platform A contoh. Tetapi ini semua nilai tu dapat ke tidak belum lagi, tetapi apa yang dia nampak itu yang kita sebut sebagai perceived value. Dia nampak macam itu. Dia nampak kalau dekat platform A ni setahun hanya bayar 5,000. Jadi value dia diasosiasikan dengan harga. Yang ini platform B ni 50,000. Jadi dia anggap 50,000 itu nilainya lebih tinggi daripada 5,000. Itu perceived value. Dia dapat ke tak dapat itu kita tak tahulah, kerana itu adalah keputusan dia, dan apabila dia berpindah platform tu, dia akan nampak apa kesan kepada perniagaannya. Jadi macam itu. Jadi biasanya macam kita usahawan, tuan-tuan puan, kita akan buat calculation, kita akan buat kira-kira. Jadi kadang-kadang bila kita nak bercakap dengan prospek kan ataupun kita nak bercakap dengan orang, kita nak sebut kepada manfaat tu tadi, sebab kita akan ceritakan satu perkara, biasanya kita akan sebut dengan ciri-ciri, kemudian kita akan cerita tentang manfaatnya, dan kemudian akhir sekali baru kita akan cerita nilai. Tetapi sekarang ni pendekatannya memang kena talk more about values. No longer about benefits and about the character of service or products that we are selling. Jadi macam itulah tuan-tuan puan. Tetapi dia banyak, orang kata benda ni tak ada yang fix rule. Dia banyak bergantung kepada apa pendekatan yang tuan dan puan ambil. Jadi dalam konteks tertentu customer ni dia akan bayar value apa yang dia dapat, dia sanggup bayar. Jadi kalau dia kata 50,000 itu manfaatnya bagi dia, dengan nilai yang begitu besar, dia sanggup bayar, so dia akan bayar 50,000. Jadi ada setengah tu kata walaupun dia kata dia tahu 5,000 ini, dan dia faham apakah ciri-cirinya, apakah manfaatnya, dan dia tahu nilainya setakat mana dia dapat dengan dengan kadar 5,000 yang dia bayar. Jadi biasanya klien ataupun pelanggan-pelanggan ni akan buat keputusan berdasarkan nilai yang dia nak. Tapi ada juga setengah orang dia akan bayar ataupun dia akan ambil, the customers will pay the price tu apabila price tu yang sesuai dengan dia akan tengok harga. Ada yang macam itu. Jadi macam kita sebagai usahawan, kita ambil pendekatan untuk mengetengahkan tentang nilai. Mengetengahkan tentang nilai itu biasanya benda ni kita kata kalau kita bincang sangat senang lah. Orang kata mudah lah puan, senang nak cakap, betul lah. Betul, sebenarnya saya setuju. Ada banyak perkara bila kita cakap, kita sembang ni memang senang, tapi bila nak buat itu sebenarnya adalah satu perkara yang orang kata memerlukan cabaran. Jadi apakah sebenarnya nilai bila kita sebut kata apakah sebenarnya nilai yang kita dapat apabila kita kata kita buat video contoh? Apa yang kita anggap sebagai, orang kata ramai yang cakap okey buatlah video, buat FB live lah, buat channel YouTube apa semua tu kan. Jadi bila kita kata nilai ni pun dia banyak orang kata definisi ataupun perkara-perkara yang dilihat oleh setiap individu. Tetapi kalau macam kita kan, katalah kita sendiri akan nampak apakah ciri-ciri perkara tu, apakah manfaatnya, apakah nilai tu tadi. Jadi nilai yang ada tu sebenarnya kita sebenarnya yang sebenarnya tahu. Tetapi kalau kita menjual, kita kena highlightkan nilai-nilai itulah. Kita kena highlightkan nilai-nilai itu. Jadi antaranya contohlah, apakah nilai yang ditawarkan, nilai yang ditawarkan melalui aktiviti yang kita jalankan. Contoh aktiviti kita buat video, kita buat FB live, apakah nilainya. Jadi antara nilai-nilai itu adalah mungkin perkara yang berbentuk tuan dan puan, nilai itu berbentuk reputasi. Mungkin nilai kepada tuan dan puan yang selalu buat video, yang selalu buat FB live tu reputasi. Reputasi itu maksudnya dilihat sebagai tuan dan puan dilihat sebagai orang yang macam mana. Itu sebenarnya satu nilai. Satu nilai yang dilihat oleh prospek ataupun klien dari luar.
Mereka yang nilai tu. Kadang-kadang kita tak boleh, kita kena create benda tu kita kena create, tetapi kita tak cerita direct. Jadi ini pun semua ada kaitan dengan macam mana rancangan kita nak susunkan semua tu. Tetapi kalau tuan dan puan tanya saya, antara perkaranya adalah tuan dan puan, saya ingin mengetengahkan satu konsep di mana coaching conversation di mana mentoring dilakukan dengan secara lebih dekat dengan usahawan itu tadi. Jadi ini semua bergantung jugalah kepada tuan dan puan, kepada usahawan penerimaannya macam mana. Jadi kalau tuan dan puan yang jenis ada inclination kepada jenis-jenis nilai tertentu yang tuan dan puan nak pegang dalam hidup, mungkin tak sama dengan nilai yang saya pegang. Jadi dia kadang-kadang kita tak akan attracted to each other. Jadi nilai ni tadi, apa sebenarnya yang tuan dan puan cari, dia akan banyak bergantung kepada apakah ciri-ciri benda yang kita tawarkan tu, dan apakah manfaat daripada apa yang kita tawarkan tu tadi. Jadi kita kena control juga, katalah kita kena control juga the perceived value seen by others. Kita kena manage jugalah sebab perceived value ni sebenarnya kita boleh shape dia sampai orang nampak macam tu. Jadi ada juga yang beri komen kata, alah puan, itu semua marketing je sebenarnya. Bila kita engage ataupun kita beli ke kita ambil, tak ada apa-apa pun. Jadi itu pun orang kata nilai itu tadi orang kata sangat subjektif. Jadi orang perceive, okey dia ni terkenal, okey dia ni ada title, dia ada jawatan, jadi itu sebabnya value itu sebabnya value dia tinggi. Itu perceived value sebenarnya. Perceived value. Jadi kita pun kena ada strategi lah macam mana nak set perceived value. Sama ada value tu berbentuk personal brand ke, product brand ke, apa ke kan, tu pulang. Itu adalah mengikut apa yang kita rancangkan. Jadi kalau tuan dan puan katalah memulakan satu bentuk solopreneur, katalah tuan dan puan jadi ejen takaful ataupun jadi ejen menjual produk, ataupun tuan dan puan memulakan satu professional service, katalah buat freelance accounting ataupun freelance ghostwriting, ataupun aktiviti yang macam saya giving consultation, business advisory ataupun trainer. Jadi kita kena create juga satu perceived value tu, satu perceived value. Jadi kalau macam tuan dan puan antara value-nya ialah tuan dan puan, satu, tuan dan puan akan ada easy access. Kalau macam dengan saya sebenarnya easy access, cuma dia tak adalah senang sangat sebab dia kena ada jadual. Apabila nak access kepada saya tu ada jadual. Satu, mungkin tuan dan puan easy access. Kedua, the approach. Biasa saya berkomunikasi dengan tuan dan puan dengan bahasa ataupun dengan lingo ataupun dengan level yang tuan dan puan mudah faham. Kerana kita adalah sama-sama usahawan, orang kata kita sama-sama orang yang menjalankan perniagaan tu. Kita daftarkan bisnes kita buka syarikat, kita jadi pemegang saham, jadi pengarah syarikat, jadi ketua syarikat. Jadi perkara-perkara tu semua macam saya sendiri saya pernah lalui dan dah buat daripada beberapa fasa. Jadi apabila saya bercakap dengan tuan dan puan, saya akan tawarkan satu nilai di mana we can understand each other better. Kerana pengalaman tu semua kita dah lalui. Jadi bila bercakap tu tuan dan puan akan nampak lingo ataupun approach ataupun pendekatan itu tuan dan puan akan dapati dia lebih mudah untuk tuan dan puan faham. Jadi apabila saya bercakap dalam kelas ataupun program yang berbentuk understanding your financial reports contoh, jadi itu adalah dalam konsep perspektif pemahaman seorang usahawan, bukan seorang accountant. Itu adalah antara nilai yang saya tawarkan tuan dan puan. Dan yang ketiga tuan dan puan, apabila tuan dan puan sebut apakah antara nilai contoh apa yang saya tawarkan selain daripada easy access tadi, daripada the same tone or level of communication tu tadi, dan yang ketiga adalah tuan dan puan, saya banyak dilatih, saya banyak dilatih dan juga menjalankan banyak sesi bercakap, berkomunikasi, bercerita. Jadi yang itu tuan dan puan akan nampak ada banyak soalan-soalan yang saya kemukakan atau yang saya tanya akan membuatkan tuan dan puan penat nak jawab sebab kena fikir. Itu yang saya masukkan sebagai coaching conversation. Because coaching conversation involve a lot of questions. Jadi kalau macam tuan dan puan suka nak tanya pendapat saya, biasanya pendapat saya akan datang dengan soalan. Ada ramai yang komen juga, puan, saya tanya pendapat puan tanya saya balik. Kerana itu adalah konsep coaching conversation. If I only tell you the answer or if I only tell you the solutions, you are not going to be better.
Jadi macam saya kan, komunikasi dengan saya yakin bahawa apa-apa yang tuan buat tu sebenarnya tuan dah tahu. Tuan dah ada solutionnya. Tuan sahaja nak tahu. You just need some some more insight or some more ideas so that you can find your own answer. You have the solution but you don't know which one that you are going to take on as the main action. Itu saja. Sebenarnya semua orang macam usahawan macam tuan dan puan, tuan dan puan dah tahu dah benda tu tapi tuan dan puan tak nampak. Itu sebenarnya yang saya maksudkan dengan coaching conversation. So when you converse with me, when you communicate with me, you are actually developing your own sense of self-awareness. Itu sebenarnya antara nilai yang paling besar yang saya nak bawa kepada tuan dan puan. Itu maksud saya tentang impact. I'm not going to make you feel I'm better than you know. You will find every after session with me, you are going to be someone better. Dia macam tu. Konsep saya macam tu. Jadi tuan nampak itu contoh nilai yang saya berikan. Jadi nilai-nilai macam ni kadang-kadang tuan dan puan saya nak explain susah. Jadi tuan dan puan kena experience. Jadi kalau tuan dan puan sendiri buat bisnes ataupun ada menawarkan sesuatu, nilai yang kita ada tu kadang-kadang kita kena buat dalam bentuk penceritaan, kita kena bagi experience. Itu sebabnya saya tawarkan 30 minutes free call session. Tuan dan puan boleh masuk dekat www.lifetracklearning.com. Dekat situ pun ada tawaran 30 minutes call session. Jadi no obligation, no obligation. Maksudnya telefon 30 minit itu kita akan jadualkan dan ada soalan-soalan kita berbual macam usahawan, perbualan antara usahawan dengan usahawan yang lain. Tapi daripada situ tuan dan puan akan buat decision apa yang tuan dan puan nak buat. Apakah tuan dan puan perlukan further engagement atau I know better what I'm going to do. Dia macam tu. Jadi agenda bisnes tuan dan puan tetap tuan dan puan punya. It's not going to be my agenda. Itu antara nilainya. Jadi kalau tuan dan puan kata nak fokus A, saya akan bantu tuan dan puan untuk go through. Tapi kalau ada kat situ tengah-tengah tu decision tuan nak kena pergi kat B, itu adalah your decision, not my decision. Jadi ramai di luar sana kadang-kadang confused. Dia kata coach suruh saya buat ni, mentor suruh saya buat ni. Dia kalau benda yang bersifat peraturan, contoh coach cakap saya kena daftar SSM untuk lesen enterprise, contoh, memanglah bisnes kena daftar. Ataupun coach kata saya kena bayar cukai kalau untung, itu betul lah, memang peraturan. Jadi coach ataupun mentor ni antara nilainya tu dia akan enforce for compliance tu memang normal, standard lah. Tetapi antara objektif yang besar adalah sebenarnya untuk membolehkan tuan dan puan build your own self, build your own self confidence, be a better business owner. Dia macam tu. Jadi tuan dan puan, itu antara nilai-nilai yang saya kongsikan, yang saya bawa. Jadi tuan dan puan sendiri, kalau tuan dan puan buat bisnes, kalau tuan dan puan buat apa orang kata servis atau produk, tahu highlightkan kepada nilai-nilai itu tadi. Contoh katalah contoh kalau kita kata bila order, katalah kita ada servis jahit pakaian contoh. Jadi antara nilainya tuan dan puan katalah kita boleh tawarkan kepada pelanggan, nilai yang saya tawarkan sebagai tailor adalah keselesaan. Jadi confirm bila bila tempah baju dengan saya sebagai tailor, baju tu akan selesa, ukurannya elok je, pakai selesa, contoh. Mungkin kedua kita kata tempah je baju dengan saya, design tu akan menaikkan akan menyerlahkan keterampilan tuan dan puan apabila memakai baju tu. Itu nilai. Tu nilai. Jadi kalau macam harga, bila siap, macam mana kita deliver, kita pergi ukur kat rumah ke apa tu semua, itu adalah orang kata ciri-ciri dan manfaat kepada produk atau servis yang kita tawarkan. Tapi nilai kepada dia tu. Jadi bila dia pakai baju yang kita jahit tu, dia akan rasa lebih yakin. Contoh dengan design dan keselesaan tu tadi. Itu antara nilai. Jadi kita kena bezakan tiga ni yang kita tawarkan kepada pelanggan, iaitu tentang ciri-ciri dia, tentang manfaat dia dan juga tentang nilai. Dan biasanya nilai ini adalah benda-benda yang menyentuh emosi. Yang menyentuh emosi tu tadi, menyentuh emosi. Jadi ada juga nilai-nilai yang mesti ada nilai nampak in exchange of their money. The value must be seen, must be felt through by having the exchange of money itu tadi. Jadi tuan dan puan, dia betul lah dalam bisnes ni sebenarnya tidak ada benda yang betul atau salah. Bagaimana cara kita nak maneuver, bagaimana kita nak navigate, macam mana kita nak susunkan rancangan bisnes kita tu betul. Dia tak ada betul atau salah. Walau bagaimanapun ada satu set peraturan, rules and regulation yang kita kena follow. Jadi saya harap
juga tuan dan puan, ada ramai rakan-rakan Facebook tu sebenarnya yang menghubungi saya semula. Ada yang saja WhatsApp. Sebenarnya salah satu nilai yang ada apabila kita ada rakan-rakan yang selalu berkongsi Facebook Live, ada nilai-nilai yang mereka dapati bahawa mereka rasa they feel like somebody is there, there's somebody there that can understand them. Kadang-kadang rakan-rakan Facebook saya ni dia tak jumpa pun saya, tapi dia baca tulisan dan kemudian dia tengok beberapa video dan dia rasa ada orang yang sama macam dia, ada orang yang faham keadaan dia. Walaupun tuan dan puan tak engage saya, walaupun tuan dan puan, even if you don't have any specific engagement, any transactional money with me, but you still believe that there's somebody out there that can understand me, that I can go to her at any time. Dia macam tu. Saya faham tuan dan puan. Jadi kadang-kadang itu adalah keperluannya #empowerment. Jadi kepada rakan-rakan Facebook saya yang biasa menonton video-video ataupun ikut Facebook Live saya, itu antara perkara yang itulah yang saya mampu buat. Sebab saya tak dapat nak tolong tuan dan puan nak bagi duit, saya pun tak cukup duit. Nak bagi servis percuma pun tak boleh kerana saya pun nak survive juga. Tapi jadi ada perkara-perkara yang dibuat itu, itulah atas kapasiti dan kemampuan supaya sekurang-kurangnya tuan dan puan tahu kat mana nak pergi. Mungkin sekarang bukan masanya, tapi bila dah sampai masanya, tuan dan puan boleh terus hubungi saya, atau tuan dan puan simple saja sama ada terus ke www.noraminaumar.com ataupun www.lifetracklearning.com. Yang mana kita boleh buat sampai jadi, kita buatlah sampai jadi. Yang mana-mana yang kita kata kita perlu buat adjustment, kita buat adjustment. Jadi itu tuan dan puan, you never be alone in your business journey. You will always find a support somewhere when you search for it. Jadi untuk itu tuan dan puan, terima kasih Cikgu Nabil Senabil, antara rakan saya yang kita tak jumpa pun banyak tapi hanya di social media. Itulah kelebihan IT sekarang. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Jadi konsep perbincangan hari ini agak santai, kita lebih melihat kepada, saya pun banyak bercakap tentang bagaimana saya sendiri mengetengahkan nilai itu, dan macam mana susah juga sukar kita nak bagi tahu kepada kawan kita, kepada prospek kita ataupun kepada bakal klien kita tentang nilai yang kita tawarkan tu tadi. Sebenarnya susah, dia bukan kerja yang senang nak cakap tentang nilai, sebab dia lebih mudah kita sebut tentang ciri-ciri servis dan produk, apa manfaat servis dan produk kita, tapi nak cakap dengan nilai itu sebenarnya agak susah sebab dia kena customize. Tuan punya perceived value kepada saya lain, puan punya perceived value kepada saya lain. Kalau saya ada produk, perceived value saya kepada produk tu lain, perceived value anak saya kepada produk tu lain, perceived value jiran-jiran saya kepada produk tu lain. Jadi dia ada banyak orang kata cabaran juga bila kita nak communicate ataupun kita nak sampaikan, nak ceritakan tentang nilai bisnes dan servis yang kita tawarkan tu tadi. Tapi apa-apa pun kita buat. Jadi ada banyak cara yang kita boleh explore. Kalau kita tahu ada banyak lagi yang kita belum buat atau belum explore, kita buat satu persatu dan kita tengok mana satu yang betul-betul memberi impact, yang mana satu yang memberi kesan, bukan hanya kepada pelanggan, kepada kita. Jadi kadang-kadang kalau kita serve pelanggan tu kesannya buruk kepada kita, kita akan decide untuk berhenti. Contoh kita engage dengan satu klien, kita stres. Dengan yang lain tak. Jadi kita decide untuk berhenti dengan klien ni sebab stres. Ataupun kita ada engagement ke, ada partnership ke, ada collaboration ke, kita akan tengok. Bukan hanya nilai kepada pihak yang tertentu, tetapi nilai kepada kita juga. Kita nak bagi nilai pada pelanggan kan, kepada orang lain, kepada prospek, pada masa yang sama kita kena jaga nilai yang ada pada diri kita. Kalau nilai tu pun dah tak berbaloi, contohlah walaupun dia bayar kita RM50,000, tapi menjadikan keadaan kita tu tidak seumpama manusia lagi dah, mungkin kita kata that's the last one lah. Itulah yang terakhir, yang pertama dan terakhir ada engagement macam itu. Mungkin tuan nampak akan buat keputusan macam tu, walaupun kita tahu value dia tinggi sekalipun tapi kita decide what is our own value towards the value that we are getting from others, or we are giving to others. Jadi untuk itu tuan nampak, insyaAllah dalam keadaan semasa kita sentiasa mencari kekuatan antara satu sama lain, sama-sama. Kita tak boleh nak buat sendirian, kita tak boleh nak buat semua benda, kita tak boleh nak pergi kat semua tempat, kita tak boleh nak kenal semua orang. Jadi kita
perlukan sokongan antara satu sama lain dengan kepelbagaian cara yang ada. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang masuk dalam sesi ini kali ini, dan tuan dan puan juga dapat menonton video ini di channel YouTube Nurhaliminah Omar, dan insya-Allah untuk itu selamat kepada semua insya-Allah, dan kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.